Ya. Apa khabar Raja? Raja Saya Raja Aiza. Aiza. Raja Aiza, ya. Ya. Dah tua ni Puan nak memory dia selalu corrupted. Kadang-kadang kawan kan lama tak jumpa. Korap okey lagi tak boleh Ustaz. ingat nama. Jangan karat. Jangan karat. Karat boleh bagi licin. Di memory dia, yelah dia pakai AMD Celeron kan. Tu dia tak bagus. Alhamdulillah kita dapat jumpa pagi ni, dan pagi ni ikhlas anjuran Kementerian Kerja Raya. Surau Kementerian Kerja Raya, bahagian pengurusan facilities. Ada satu department ni saya ngajar every week lah. Jadi sebab PKP ni mereka dah lama lah buat secara online. Okey, khusus pada Khamis kita baca kitab ni. Pada yang baru join tu saya tunjuk kitab ni. Saya tunjuk kitab ni. Paku Iman. Nama pun paku, nama pun iman. Sebab apa nak paku ni, nak tanam dalam hati kita dengan mantap dengan mantap satu benda yang pastinya kita akan ditanya, itu nama dia iman. Sebab tu soalan kubur dia ditanya semua soalan iman. Ditanya Tuhan, siapa Tuhan? Siapa Nabi? Semua tu soalan iman. Itu soalan iman. Allah Rasul tanya. Dia tak tanya berapa banyak kita sedekah duit. Walaupun sedekah itu bagus. Dia tak tanya kita berapa banyak tu sunat. Berapa kali kau kata Quran. Dia tak tanya. Soalan yang dinilai pada menyelamatkan kita dalam barzah ni, soalan ialah soalan Allah dan Rasul. Lepas tu tujuan kita belajar Tauhid ni ialah untuk dapatkan perasaan yang betul-betul kejap dalam hati, betul-betul yang mantap dalam hati, ialah kita mengenal Allah. Sebab tu kenal Allah ni hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Macam mana nak kenal, belajar macam mana? Ulama dah mudahkan kita. Dia bagi kita satu modul. Tu nama dia subjek, tu nama Tauhid. Dia bagi kita modul sifat 20, dia bagi kita modul rukun agama, kenal ini step by step dia kenal. Supaya nanti hati kita ni benar-benar mengenal Allah. Dan mudah-mudahan bila ada penilaian nanti, peperiksaan dalam kubur, yang soalannya hanya berapa saat, tapi kalau orang yang gagal jawab, gagal dah seluruhannya. Sama macam saya katalah, budak belajar tingkatan 1, tingkatan 5. Yang menentu dia hanya berapa jam peperiksaan. Dia belajar matematik, tingkatan 1, tingkatan 5. Hanya beberapa jam peperiksaan tu je, 2 jam tu je. Kalau dia gagal 2 jam ni, dia gagal. Walaupun dia belajar bertahun-tahun. Sama juga ni, kita hidup daripada balis. Daripada balis sampailah ujung usia kita. Kalau kita gagal jawab satu soalan je, siapa Tuhan kamu? Dan ulama kata, benda ni bukan dia hafal. Kalau boleh hafal, susah. Yang ulama banyak cakap, yang dulu guru cakap, yang dulu masa ustaz kat sekolah semua cakap apa. Yang jawab ini bukan kita, tapi amal kita. Apa yang kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita adakah kita meletakkan Allah sebagai benda yang utama? Adakah kita merasai Allah dalam setiap perkara? Ni dapat masuk link ni. Ingat Allah. Kenapa? Allah izinkan. Ada rasa kendak nak belajar ni. Ingat Allah. Allah izinkan. Bangun pagi solat subuh. Siapa bangunkan? Alhamdulillahillazi ahyana. Rasulullah dah ajar dah. Ahyana. Yang telah menghidupkan kami. Sekali puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Siapa yang jagakan kita tu? Allah. Lembutnya dia jagakan kita. Dia tak panggil nama kita. Dia tak goncangkan diri kita. Tiba-tiba dia buka mata je. Ada orang tak perlu dah jalan-jalan rejim. Buka mata je pukul 5. Buka mata je 4.30. Dah boleh bangun dah. Allah yang beri kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita lagi kan. Kalau siapa yang kambing puasa, puasalah. Yang tak puasa, makan. Siapa yang beri rezeki makan minum ni? Ingat Allah. Ingat dia pagi, ingat dia petang, ingat dia malam, ingat dia sihat, ingat dia waktu sakit, ingat dia waktu senang, ingat dia waktu susah. Ingat dia waktu gembira, ingat dia waktu duka. Ingat dia waktu tak ada apa-apa. Normal. Rutin kehidupan macam biasa. Tak ada apa-apa yang berlainan. Ingat dia. Ingat dia waktu muda, ingat dia waktu tua.
Ingat dia ketika rezeki nampak sempit. Ingat dia ketika rezeki nampak luas. Ingat dia dalam solat. Ingat dia luar solat. Ingat dia ketika duduk di sejadah. Ingat dia ketika duduk dalam kereta. Bagaikan tak ada beza. Ingat dia. Cari jalan ingat dia. Tengok Quran ingat dia. Tengok langit pun boleh ingat dia. Kenapa? Dia yang buat langit. Itu yang bukti dia wujud ni. Adanya alam ni. Kalau kita dapat cuba praktiskan. Daripada by experience tu lah. By experience kita atas muka bumi ni lah. Yang guru-guru kata apa? Dia tanya siapa Tuhan kau? Siapa yang kau sembah atas muka bumi? Ada orang dapat soalan situ. Ada orang dapat siapa Tuhan kau? Ma Rabbuka. Ada orang dapat soalan ni. Maka orang yang guru-guru kata, orang yang dia merealisasikan, orang-orang dia yang meletakkan kehidupan dia, hidup dia, mati dia adalah Allah. Inna solati wa nusuki tu, yang kita baca tu. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Adalah beringat dia pada Allah. Itu nama zikir. Zikir ni ingat. Zikir ni makna perkataan zikir sendiri adalah ingat. Lepas tu nak kena praktik dalam kehidupan ni. Jangan hilang Allah daripada hati kita. Jangan lalai. Apa pun ingat dia. Apa pun ingat dia. Apa pun situasi ingat dia. Moga-moga nanti dalam kubur, dengan rahmat dia, diizinkan lidah kita ni, diizinkan lidah kita yang banyak dosa atas muka bumi, tapi dengan rahmat dia, diberikan ampunan dan diberi kita izin untuk membuat pengakuan yang sangat penting yang menyelamatkan manusia itu daripada seksa yang sangat menderita dalam alam barzakh. Diizinkan kita sebut dengan rahmat dia, moga Allah rezekikan kita, Tuhan aku Allah. Dalam hadis kata, orang tu kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia jawab Tuhan Allah, dia jawab Nabi dia adalah Rasulullah SAW, hamba Allah. Dia jawab itu. Jadi kita sebab tu kita bagi tauhid. Tebalkan rasa tauhid dalam hati. Ukurkan tauhid dalam hati. Lepas tu nak ibadah, belajar apa? Belajar fiqah. Tu kita belajar fiqah tu. Lepas tu nak kuatkan iman, belajar apa? Tu tauhid. Lepas tu nak jaga hati, jangan terpesong. Jangan ada sombong dan dengki. Jangan guna anggota ni buat-buat benda tak baik. Tu baca tasawuf. Tu malam tadi kita baca tasawuf. Pagi ni kita baca tauhid. Jadi bergila-gila lah ilmu itu yang tiga serangkai ni yang dikatakan fardu ain. Ada orang dapat penyakit 3 serangkai, tapi 3 serangkai fardu ain tak belajar lagi. Macam mana? Penyakit tu penyakit lah. Tapi 3 serangkai fardu ain ni kena belajar. Fiqah, tauhid, tasawuf. Fiqah, tauhid, tasawuf. Fiqah, tauhid, tasawuf. Biar kita bergelumang dengan doa, dengan silibus ni. Dengan silibus ni, yang pelajaran ni kita bergelumang. Tak apa. Ulang kaji pun tak apa. Yang saya ajar ni pun banyak dah belajar. Okey. Tengok kitab ni. Tengok kitab ni. Tengok muka 3. Kita masih lagi terang pasal apa? Minggu lepas. Apa terang? Tengok slide. Minggu lepas Iman dan Terang Islam. apa? minggu lepas sampai daun pisang kering, Ustaz. Bila, dekat slide dia terang pasal apa? Jangan jadi daun pisang kering. Terang kat slide dia cerita apa? Nanti dia tunjuk je slide. Yang agama tu. Yang agama? Islam, iman dan ihsan tu. Okey. Tengok slide dulu. Mungkin boleh ingat dekat mana kita berada. Sekejap. Ni dah? Dah Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz, sudah. Ni dah? Ni last kita belajar. Dah?
Yang ini dah Ustaz. InsyaAllah. Ni dah. Yang kita kata Islam ini kalau agama tu umpama tubuh, iman ini umpama anggota batin. Islam itu umpama anggota zahir. Ihsan itu umpama roh. Ni dah. Dah kan? Belum. Belum lagi. Ingat saya pun belum, Ustaz. Ni belum. Ya ke belum? Belum Ustaz. Are you sure? Ustaz, tapi belum Okey. lagi waktu tu Ustaz. Ada dalam nota. Belum Ini belum murai Okey. lagi. Okey, tengok slide. Tengok dia Islam, iman, ihsan ni. Dekat sini kitab ni dia kata apa? Yang dinamakan kitab ini Paku Iman dan Simpulan Iman. Tengok baris ketiga kan. Ada kitab ke belum? Ada Tak ada Ustaz. pergi beli kat Shopee. Tak ada minta tolong admin. Tak pandai pakai Shopee. Banyak kita punya kelas ni banyak yang otai-otai lah. Mantan pemuda. Tahu pakai WhatsApp je. Google Meet pun puas anak ajar. Terkeluar, termasuk, terkeluar, terbuka video, buka suara, tutup video, mikrofon hilang. Benda mak ni, tu tak boleh. Betul Ustaz. Betul. Banyak mantan pemuda ni, pemudi. Tak reti, cari bat. Mana bat? Bat ada ke pagi ni? Bat kerja ni. Bat di mana? Ada Ustaz. Saya driving lambat. Driving. Okey. Boleh Badli minta tolong lagi? Ada. Badli. Nanti masing-masing Ya, minta tolong boleh? Boleh? Masing-masing Boleh, minta tolong Ada apa-apa nak beli kitab ni tak ada, WhatsApp Badli. InsyaAllah. Badli, Kakak-kakak lah Ustaz. Makcik tua sangat. Lebih kurang sama je Badli. Badli muda lah. Badli baru 35. Yalah, tiba-tiba Ustaz kan makcik. Kalau nak minta tolong kena mengaku. Rasa tua sangat lah Ustaz. Sedih saya. Kalau nak minta tolong kena cakap. Orang dia, anak anda Badli. Ni makcik nak minta tolong. Barulah Bad ada semangat sikit nak tolong. Ini Abang Bad. Nombor lah rambut Bad. Bagi Abang Bad. Minta tolong dengan Bad. Minta tolong cakap. Ni, akak nak buku lah Bad. Ni alamat akak. Ni akak punya phone number. Alamat bagi betul-betul kak. Saya orang order buku, alamat tak lengkap pun dengan ada. Pening saya nak post. Alamat bagi betul. Jangan bagi nama. Belakang kedai runcit. Jangan macam tu. Kalau ada nombor lot lagi bagus lah. Nanti orang yang nak delivery ni dia pening tau. Dia pening nak cari. Ini belakang kedai runcit. Banyak kedai runcit kampung ni ada. Alamat bagi betul-betul. Nanti minta abad tolong. Kita tengok kat sini Baris 3. Dan tiada sah Islam melainkan ada iman. Dan tiada sah melainkan dengan etikat yang jazam. Jadi ada dua syarat ni. Tiada sah Islam melainkan orang Islam tu dia ada iman. Kalau dia ada Islam aja dia tak ada iman, maka tak sahlah Islam dia. Bila tak sah Islam dia bukan orang Islam. Bila dia bukan orang Islam, dia orang apa? Itu yang kesimpulan tu. Bila Islam dia tak sah, dia bukan Islam. Faham? Dia bukan Islam. Bila dia bukan Islam, dia orang apa? Itu yang kita takut cakap tu. Takut dia ni jatuh pada kafir. Orang kalau mati kafir, na'udzubillah, hukuman dia apa? Neraka. Bukan neraka je. Dia ada sebelum tu. Apa sebelum perkataan tu? Tak mendapat Bukan rahmat. neraka je. Bukan. Kekal di neraka.
Tahu? Orang mati bukan Islam ni, dia kekal. Orang mati Islam, walaupun iman dia hanya Rasulullah kata sebesar biji sawi. Dia mati Islam. Dia bawa dosa. Jadi, dosa ni tak dapat ampun. Atau dia tak taubat dengan betul. Atau dia tak taubat. Jadi mati dia ada dosa. Dia dosa ni, dia boleh selesa. Tapi akhirnya, tak tahulah berapa ribu tahun tu kita tak tahu. Akhirnya dia akan masuk syurga. Kenapa? Dia ada iman dalam hati dia. Jadi Islam dan iman dalam hati dia. Satu, bila dia kata, tak sah Islam tanpa iman, sebab tu kita nak kena faham, Islam ni apa, iman ni apa. Itu tujuan dia. Macam kita katalah, kita nak pergi negara-negara yang memerlukan visa. Contoh dia, nak pergi rumah Kak Siti lah. Kak Siti ada ke? Ada Ustaz. Nak pergi rumah Kak Siti. Kak Siti nak masak untuk kita spaghetti masak asam pedas. Spaghetti masak, ada ke spaghetti masak asam pedas? Ada ke Ustaz? Nak jumpa Abang Farid. Abang Farid nak bawa kita jalan-jalan dekat Georgia. Abang Farid kata, you kena ada pasport dengan visa. Betul Kak Siti? Kena ada visa kan? Kalau Yes, kena ada visa. Yes. Perlu visa kan? Ya. Kalau you tak ada, you ada pasport aja, you tak ada visa, nanti you tak boleh masuk. Tak sah. Pasport tu tak pandang. Mesti ada dokumen yang dipanggil visa. Yang kita ni bengap sangat, oh visa saya ada. Dia pun buka wallet. Saya ada visa. Ni dia kata, ni bukan visa, dia ada tulis ni. Dia ada tulis ni, visa dia kata. Punyalah bengap, dia tak tahu. Dia pun bawa pasport. Sampai dekat immigration tanya, where's the visa? Dia tunjuk main bank card dia, visa. Sah tak pasport tu? Boleh pakai tak pasport dia? Boleh tak dia masuk negara tu? Tidak Tak Ustaz. boleh. Tak boleh Ustaz. Betul, tak boleh. Jadi dia kena faham. Pasport apa? Visa apa? Betul. Kalau dia nak lepas perjalanan. Ini nak lepas perjalanan akhirat. Lepas tu selamat akhirat. Syarat dia apa? Islam, iman. Iman apa tak tahu. Islam ni agama. Iman ni apa? Tak erti. Sebab tu, benda yang pertama, selepas dia kata tajuk kitab ni, ulama'-ulama' ni mereka nampak benda yang penting apa? Tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Dia sebut dua perkataan. Dan tiada sah apa tu? Iman. Tiada sah iman melainkan dengan i'tiqad. I'tiqad ni apa? Dah sebut dah kelam malam tu lagi. I'tiqad ni apa? Pegangan, rasa hati, pegangan, keyakinan dia, rasa hati dia. I'tiqad yang jazam. Masa mengaji dulu, guru kata jazim. Dia baca jazim. Tapi maknanya samalah. Jazam pun sama makna dia. Jazam ni apa? Nak kena faham tak perkataan tu. Mula-mula kita faham ni dulu. Apa dia? Islam ni apa? Iman ni apa? Jangan jadi daun pisang kering. Apa pun tak guna. Daun pisang kering tu orang tak boleh buat apa dah. Kalau daun pisang tak kering, orang boleh buat apa-apa lagi. Orang boleh bungkus nasi lemak, orang boleh buat apa, macam-macam boleh buat. Orang India dia boleh ambil makan dekat curry house, dia boleh buat. Tapi kalau daun pisang dah kering, selalunya orang tarik, bagi dia keluar, orang bakar. Kalau tak bakar pun, dia biar reput kat pokok. Dan dia akan rosakkan pokok lain. Tu ulama' dia kata, jangan jadi daun pisang kering. Apa pun tak boleh pakai, tak guna.
Okey, faham ni betul-betul dulu. Tu kalau kita tak belajar, bahaya. Apa ni? Islam ni apa? Islam ni adalah apa? Dia mesti turut perintah. Agama ni apa? Ni atas ni agama. Agama ni apa? Faham dulu agama ni apa? By definition. Anutan. Agama ni apa? Undang-undang. Undang-undang. Hmm. Faham je agama, undang-undang atau perintah. Tunggak. Tunggak bukan. Tunggak rukun. Agama adalah undang-undang. Catat. Ambil buku catat. Kalau boleh ambil ni print. Ambil gambar, print. Beli printer kat rumah. Printer bukan mahal. Printer rasanya 200. Saya beli Canon dulu 200 lebih je printer ni. Beli printernya ada wifi. 200-300 je. Tak ada duit, kumpul duit. Kumpul duit pencen sikit, beli. Niatkan, ya Allah aku nak kumpul duit, nak beli printer, aku nak belajar. Niatkan begitu. Kat Shopee pun ada. Shopee tu yang tak ada, anak mak bapak je tak ada. Lain semua ada. Barang dia macam-macam ada. Kita ambil dekat handphone, kita snap. Handphone biar handphone yang baik sikit lah. Jangan handphone yang Nokia 33 sekupang. Itu apa pun dah tak boleh buat tu. Buang dan tong tak kutip pun. Snap, kita print. Sekarang boleh print. Ambil, print. Okay, dah print. Bila dengar, agama ni apa? Agama ni, dia punya definisi adalah perintah atau undang-undang. Catat. Ni perintah undang-undang. Undang siapa? Undang-undang yang Allah turunkan. Pada siapa? Pada Rasul. Melalui siapa? Melalui Jibril. Penghantar dia adalah Jibril. Supaya apa? Rasul ni ambil undang-undang ni dan dia ada menjadi guru yang paling hebat untuk diajar kepada umat dia. Itu agama. Kalau hidup tak ada undang-undang, bantai je. Nak makan apa, makan. Nak buang macam mana, buat kan. Nak ambil apa, ambil. Nak pakai apa, pakai. Pakaian. Parti saya lah, ni hak saya. Hak asasi manusia. Ini orang tak ada agama. Tanpa dia sedar. Tapi kalau kita kata, kau ni tak ada agama ke? Tak ada undang-undang. Kau jangan cakap macam ni, dia marah. Betul tak? Dia marah. Tapi dia tak tahu, agama ni perintah. Okey, cuba jawab. Tanda orang itu memiliki agama, ada berapa? 4. 4 ke? 3. Ustaz. 3 Ustaz. 3. Tahu perintah, laksana perintah, buat perintah dengan niat mendapat redha Allah. Allah. Tahu perintah, 1. Laksana perintah, 2. Laksana dengan hasrat niat kerana Allah, mendapat redha Allah. 3. Lepas tu ada lagi 1 nanti saya ajar kemudian. Syarat sah beragama. Ada 4. Itu betul 4. Nanti kita belajar kemudian. Dalam buku Tauhid ada. Saya ada tulis. Lepas tu, dia memiliki tiang. Dia memiliki rukun. Dia memiliki asas. Dia memiliki tunjang. Dia memiliki dasarnya penting. Dia memiliki rukun. Berapa rukun agama? 3. Majidah nak tanya ke Majidah? Majidah angkat tangan. Majidah buang. Nak tanya? Tak ada? Okey. Dia ada 3. Islam, iman, ihsan. Ini Islam, iman, ihsan ni. Saya selalu cakap bila kita dah belajar ni, these 3 important thing ni, terus sekali kita belajar dengan pasangan kita lah. Kita dua-dua tengok, ikut kelas ni lah. Tak kisahlah ikut kelas saya, ikut kelas apa pun saya tak kisah. Tapi belajar tauhid.
Okey, sekarang ni. Okey. Suami bagi kat isteri kertas A4, kertas kosong. Isteri bagi kat suami kertas A4 kosong. Okey, sekarang ni mari kita muzakarah. Okey. Tulis apa yang Joyah faham tentang agama. Apa makna agama? Apa sesuatu nama? Okey. Sekarang ni Abang Liman pun akan tulis apa yang Abang Liman dah faham tentang agama. Okey, tulis. Lepas tu kita compare. Itulah, agama ini adalah perintah, poin yang pertama, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul melalui Jibril. Supaya diajarkan kepada umat dia. Perintah ni apa? Perintah ni adalah hukum syarak. Perintah adalah hukum syarak. Apa perintah tu? Ada berapa? Ada 5. Poin nombor 3. Perintah tu ada 5. Apa dia? Yang kita sebut tu lah haram, sunat, wajib, makruh, harus. Itu perintah. Itu perintah. Agama ni adalah, dasar dia adalah perintah. Apa tanda orang itu memiliki agama? Begini, 3. Apa syarat mengesahkan diri dikatakan beragama? Nanti saya ajar kemudian. Ada 4. Apa yang meneguhkan tiang? Apa tiang dia yang meneguhkan agama? Maknanya berkata tiang apa? Rukun. Lagi. Tunjang. Lagi. Asas. Lagi. Dasar. Rukun. Katanya banyak orang guna rukun. Agama ni dia ada rukun. Rukun ni apa? Tulis lagi. Rukun adalah sesuatu yang terhenti ia tanpanya. Terhenti. Maksudnya kalau tak ada iman, terhenti. Orang tu dikatakan ada agama. Tak sujud dalam semayang. Terhenti. Dia dikatakan menggunakan solat. Itu nama rukun. Terhenti sesuatu dengan dia. Tak ada. Tak sah. Kenapa? Rukun. Tulis lagi. Abang Liman sibuk menulis. Masih Joyah sibuk menulis. Apa lagi? Apa rukun dia? Rukun dia 3. Apa nombor 1? Islam. Nombor 2, iman. Nombor 3, ihsan. What's the difference between these 3 items? Apa perbezaan ni? Tulis lagi. Islam. Tarif. Apa tarif Islam? Masjid Al-Bajar. Apa tarif dia? Menyerah diri. Menyerah. Penyerah. Menyerah apa? Apa yang diserah? Diri. Diri. Diri maksud apa? Apa 2 perkataan yang diserah? Hati dan anggota. Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Abang Liman, Joyah serahkan jiwa dan raga. Sebagai tanda cinta Joyah pada Abang Liman, ku serahkan jiwa dan ragaku. Jiwa ni hati. Raga ni jasad. Serah ni makna apa? Serah ni makna apa? Patuh. Patuh. Taat. Ikut. Tahu? Okay. Devoted. 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 Serah diri. Dulu guru kata apa? Kamu telah dikepung. Orang jahat dalam rumah. Pakai apa tu? Apa nama ni? Healer nama. Healer ke nama? Yang macam mangkuk bulat kah. Ya Ustaz, law healer. Loud healer. Dia pergi dekat rumah ni ada orang jahat.
Serah diri. Kamu telah dikepung. Nampak perkataan tu Serah diri. Keluarkan diri. Keluarkan diri. Keluar daripada rumah. Angkat tangan kamu. Dia keluar dari situ. Angkat tangan. Kenapa dia suruh angkat tangan? Dengan tangan ni lah nanti dia boleh ambil senjata dia untuk tembak. Boleh kata angkat tangan. Serahkan senjata kamu. Tangan ada pisau ni. Serah. Jalan ke hadapan. Jalan. Lepas tu barulah polis tu ambil dia. Jatuhkan dia. Garikan dia. Bawa dia dalam keadaan. Dia kena patuh. Kenapa? Dia telah serah diri. Itu mana serah diri tu. Dia kena patuh. Bila kita kata agama Islam ini adalah penyerahan, satu zahir. Lain apa? Bulan Ramadan puasa. Puasa. Bulan haji kalau mampu pergi haji. Pergi haji. Jangan tak pergi haji, dah pergi London. Pergi haji dulu. Kalau tak ada, kalau ada dekat sekarang ni bukan pergi ada duit. Ada duit tak dah pergi dah. Habis tu, cukup haul, cukup nisab, bayar zakat. Bayar zakat. Ada zakat yang tak ada haul. Nisab je. Apa? Zakat fitrah. Apa zakat yang tak ada haul? Tanaman. Tuai je, kena bayar zakat. Padi, contoh dia. Kurma, anggur. Itu nak belajar tu. Itu apa tu? Itu perintah. Jadi kalau kita tak tahu perintah, macam mana kita nak amalkan perintah? Itu baru serah jasad. Semayang. Semayang. Serah jasad. Semayang. Jasad dulu. Semayang. Rukuk, jasad, tunduk. Patuh. Sujud berapa kali? Patuh. Rasul kata, Allah kata, 2 kali. 2 kali sujud. Tak boleh. Aku sekali dah lah. Tak boleh. Kenapa? Patuh. Patuh apa? Ikut apa? Serah diri. Patuh. Jasad patuh. Jasad patuh. Patuh. Jangan mencuri. Tak. Tangan jangan mencuri. Tak mencuri. Kaki jangan pergi cepat buat maksiat. Jangan pergi. Itu karaoke. Itu kara tak ada okey-nya. Jangan pergi. Mulut. Jasad. Raga. Patuh. Jangan minum benda-benda haram. Jangan minum ketum. Tak minum ketum. Jangan minum arak. Tak minum arak. Kenapa? Islam ini ialah patuh. Islam ini adalah diserahkan seluruh anggota dia untuk diikut apa yang Allah suruh. Itu nama Islam. Lepas tu, jiwa. Tadi raga. Yang jasad kita raga. Jiwa. Jiwa buat apa? Jiwa patuh. Jangan sombong. Tak, jiwa tak sombong. Syukur pada nikmat, jiwa syukur. Buat sesuatu tawakal pada Allah, jiwa yang tawakal. Tawakal. Ada ujian sabar. Buat taat sabar. Klik link, 5 kali tak masuk-masuk, sabar. Klik lagi. Kenapa? Dia sabar. Jiwa dia patuh. Itu apa? Itu hati. Dan patuh. Islam itu adalah serah diri yang bermakna patuh, serah diri jiwa dan raga. Hati disuruh buat apa? Lagi. Sentiasa berdosa. Patuh. Sentiasa rasa hati berdosa. Lepas tu, lidah kena buat apa? Minta ampun dengan Allah. Patuh. Patuh. Kenapa? Serah diri. Apa dia? Menurut perintah. Itu baru cerita Islam. Selama ni kita tak tahu. Sebab tak belajar. Asyik melengkau. Atas tikau. Tak belajar. Itu jadi sasau. Tak kerti beza. Very basic punya perkara dalam agama pun tak kerti beza. Tapi bukan grup ni lah. Bukan dalam Facebook ni lah. Ini dalam Facebook ni semua ni para wali. Bukan grup ni. Saya cakap ni grup lain. Tak kerti apa-apa ni grup lain. Grup ni dia tahu. Cuma dia nak orang-orang kaji kan. Saya tak tahu.
Kalau tak tahu, elok mengaku tak tahulah. Kalau tak ada mengaku, kuat dalam. Baru nak Nanti belajar dia Ustaz. bicara. Nanti dia bicara nanti kat akhirat nanti tau. Kat akhirat dia tak ada kelas Fardu Ain dah. Dia tak ada test. Okay. Kau masuk syurga. Okay. Sebut Islam apa? Tak. Dia tengok rekod je. Kalau rekod Islam kau tak sah sebab kau tak ada iman, there. You have to go there. Where malaikat? Where should I go? There. Where? There. Neraka Jahanam. Malaikat lepas dia ambil kepala dia tekan pam paling. Pum. Dulu guru kata dalam kitab dia sebut tau. Malaikat lepas dia ni dia ada tangan. Dia tangan. Tangan ni dia boleh pegang 40,000 kepala serentak. Dia pegang kepala ni, besar je badan dia ni. Tangan dia ni, dia boleh pegang 40,000, tangan kanan, 40,000, tangan kiri. Dia pegang kepala orang. Pam! Dia pegang. Dia macam, apa nama tu? Kereta buruk tu. Pam! Oh. Macam transformer lah. Pernah pergi Singapura tak? Masuk apa Universal Studio. Masuk transformer tu. Masuk dalam badan tu. Kan ada kan? Badan tu. Lepas tu kita nampak macam bergoyang lah. Nampak skrin tu. Oh itu, tembak itu lari. Padahal kita kat situ je. Dia ambil. Kam. Dia rejam. Tahu rejam? Dia rejam dalam neraka. Prom, dia rejam. Cari lagi 40,000. Kam. Prom. Na'udzubillah. Tengok Olimpik, rejam lembing. Ya Allah. Inilah perkataan yang kau gunakan oleh Rasulmu. Bila dikatakan, neraka ni dia tak katakan, maka disilakan dia masuk neraka. Tak. Selalu yang kita dengar adalah hadis-hadis dan dalam huraian-huraian ulama' dulu-dulu kan. Neraka ni dia cakap apa? Rejam. Nurli nak tanya ke? Umbat. Nurli Abu Jabar nak tanya tak? Ada angkat tangan ni? Tak ada? Okey. Perkataannya Linda Liafa. Nak tanya ke Linda? Tak ada? Okey. Tadi jangan angkat tangan Kalau angkat tangan saya ada stop. Apa yang perkataan yang digunakan? Apa perkataan yang digunakan? Rejam. Campak. Baling. Humbat. Betul tak? Humban. Lempar. Halau. Lagi apa perkataan yang digunakan neraka ni? Lempar. Dia halau mereka ke neraka. Kumban. Ini semua perkataan marah. Lempar. Direjam. Bukan lempar. Lempar. Saya orang KL, saya cakap lempar. Bukan lempar. Saya orang KL, saya cakap lempar. Lempar. Baling. Tengok. Kat dunia perkataan ni digunakan dengan rasa geram, rasa marah, rasa tak suka. Dia faham benda ni. Apa dia ni? Perintah. Perintah ni apa? Hukum syarak. Perintah Allah dan perintah Rasul. Ada Allah perintah, ada yang Rasul perintah. Yang Rasul perintah itulah Allah perintah. Siapa yang taat pada Rasul, maknanya dia taat pada Allah. Jadi sesuatu galur dia taat adalah pada Rasul. Taat adalah pada Rasul. Sekarang ni Rasul tak ada. Ulama-ulama yang menerangkan hukum-hukum sekarang ni. Tengok apa hukum ulama ni, pelajari, fahami hukum-hukum ni dan taatlah. Apa dikatakan menurut perintah, mengerjakan barang yang disuruh dan meninggalkan
barang yang dilarang. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah dikatakan apa? Bila orang ni secara basic, dia buat apa Allah suruh, dia tinggal apa Allah larang. Apa yang Allah suruh, wajib, dia buat, dia mesti buat. Apa yang sunat, dia usaha untuk buat. Apa yang haram, dia mesti tinggal. Apa yang makruh, dia usaha untuk tinggal. Jadi buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, inilah definition yang paling mudah, definisi yang paling mudah untuk perkataan Islam. Takwa. Itu definisi paling mudah untuk takwa. Orang tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, apa takwa? Orang dulu tanyalah, baru masuk Islam ke apa ke, apa takwa? Apa takwa? Kau buat apa Allah suruh? Kau tinggal apa Allah larang? Kalau ulama-ulama yang lain, dia kembangkan lagi lah. Apa dia takwa? Takwa ni bila hatinya sentiasa ada dengan Tuhan. Maknanya apa? Maknanya dia buat apa pun dia ingat Tuhan. Dia makan, dia ingat Tuhan bagi rezeki. Dia belajar, dia ingat Tuhan izinkan aku belajar pagi ni. Dia faham, dia ingat Tuhan yang bagi aku faham. Tuhan tu Allah lah. Dia keluar rumah, Allah yang izinkan aku keluar rumah ni. Dia naik kereta, Allah dengan rahmat ni gerakkan keadaan aku ni. Dia tak nampak dah sebab. Tak nampak minyak, tak nampak kereta baru, dia nampak Allah. Kenapa? Jiwanya. Itu apa tu? Itu orang takwa. Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan sambung. Tuhannya, marilah bersama kita memiliki sifat yang terpuji lagi diredai. Ya Allah, Tuhan yang pengasih. Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwa dia sentiasa dengan Tuhannya. Hati dia, jasad dia dengan makhluk. Jasad dia dengan isteri dia. Jasad dia dengan pekerja dia. Jasad dia dengan bos dia. Jasad dia dengan anak dia. Jasad dia dengan orang ramai. Jasad dia. Tapi hati dia dengan Tuhannya. Tu hati dia sentiasa dengan Tuhan. Hati dia dengan Tuhan ni berpisah tiada. Itu orang soleh. Itu yang orang soleh tu nampak orang bakar apa, masak-masak, orang dulu pakai kayu kan. Masak-masak bakar kayu, dia menangis. Kenapa? Allah, inilah macam api neraka. Kayu-kayu ni bahan bakar api neraka tau. Bahan bakar api nak masak ni. Dan neraka bahan bakar dia apa? Apa bahan bakar dia? Apa yang menyemarakkan api lagi? Apa? Binatang. Batu dan manusia. Tahu? Batu dan manusia. Jin dan manusia lah Ustaz. Yang dibakar tu jin dan manusia. Jin dan manusia lah. Mereka yang dalam neraka ni, mereka dibakar dengan batu-batu mengeluarkan api dan mereka dibakar oleh orang yang kena bakar tu juga. Bahan bakar api neraka tu mereka tu. Allah, dia punya bimbang Kenapa? Jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Siapa tu? Inilah sifat mukmin yang bertakwa. Kalau hati ni asyik tak ingat Allah, dalam sembahyang baru nak ingat, mana dapatnya? Ingat Allah. Tengok orang bukan Islam, ingat Allah. Syukurlah ya Allah, Engkau lahirkan aku Islam. Daripada perut mak aku orang Islam. Tengok masjid, ingat Allah. Ya Allah, rumah Engkau. Tak dapat pergi masjid,
Tengok bumbung masjid pun rasa seronok. Tak dapat jumpa Rasulullah, tengok kubah hijau pun rasa seronok. Kubah hijau tu apa? Tanda apa tu? Kubah hijau? Apa Makan yang kita Nabi. berjanji kata? Apa kita berjanji kata? Bawah kubah hijau tu lah makam dia. Tu baca kitab berjanji. Baca rawi tu. Apa tadi oleh imlak, bismillatil aliyah. Baca tu. Bawah kubah hijau tu lah makam Rasulullah. Bawah kubah hijau tu lah makam Rasulullah. Jadi, tengok gambar kubah hijau pun dah rasa macam orang bercinta lah. Kan? Kalau ada cinta, orang bercinta. Sebab dulu dekat Bentong naik motor, nampak baju kelawar rumah. Masa belum kahwin. Nampak baju kelawar pun dah rasa seronok. Tu baju kelawar dia tu. Wah, lelaki katalah. Asyik no. Azhar dulu pergi kat kampung Kuala Selangor, nampak slipper bakal isi masa belum kahwin lagi. Nampak slipper ni pun lega. Saya tak bercinta lah Ustaz. Ya ke? Amboi. Salah orang. Nampak slipper kan. Dulu Fendi dengan Kak Aziza. Fendi nampak bumbung rumah dia jauh pun. Dulu tak ada drone. Tahu? Nampak bumbung rumah pun. Tu rumah dia tu. Betul Ustaz. Rasa lega. Tenang. Tak lupa. Rasa lega. Orang yang mencintai Allah, memang dia tak nampak Allah. Dia tengok langit pun dia rasa lega. Ni Allah buat ni. Dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni Allah suka ni aku baca ni. Hati dia tu gitu je berpusing. Tapi jasad dia dengan manusia. Jasad dia macam biasa je, macam orang lain lah. Tapi jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Ini yang kita nak praktis dalam kehidupan kita. Ini dah lah 2 semayang tak ingat. Semayang duha 2 rakaat pun tak ingat. Satu kedua. Amlau betul lah. Satu kedua pun tak tahu. Bukan 3, 4. Dah lah buat 2 rakaat. Sedih saya Ustaz. Ustaz macam bukan tahu-tahu orang je. grup ni. Bukan orang grup ni. Orang grup ni 8, maintain. Duha 8, maintain 11. Ni grup. Grup apa buat? Afrika. Grup apa? Afrika. Grup jauh-jauh ni. Grup orang internet dapat. Ni grup ni 8. Wah, Akbar. 8. Witir 11. Pukul 2 dah bangun dah tahajud. Sampai subuh. Sibuk dia dengan Tuhan dia. Ni orang grupnya gitu. Malangnya kehidupan dia dekat luar, Allah itu tak ada kat hati dia. Kenapa? Dia never try to practice tau. Tak pernah cuba nak practice untuk meletakkan Allah dalam hati dia. Practice dah dikit. Tengok langit, ingat Allah. Tengok ni, ingat Allah. Tengok tu, ingat Allah. Tengok orang tu bercakap dengan fasih. Tengok ahli sains yang diterangkan ini kuman lah, ini kuman, ini benda kuman. Dia kaji kuman sampai kotak-kotak kepala. Dia pergi kaji betul. Dia nak buat satu research supaya dapat masyarakat dapat tu. Dia kata bijaknya saintis ni. Bijak saintis ni. Kagum dengan dia ada satu hal. Kagum bagaimana Allah bagi akal pada dia supaya dia boleh merubah benda tu. Ni. Tengok. Kita boleh cakap kat Siti kat Amerika. Kita boleh cakap orang jauh. Kita boleh cakap dengan Latihan Rukiah ada. Latihan Rukiah. Kuwait. Kita boleh cakap dengan orang Kuwait. Saya boleh cakap dengan Empat. Empat dekat Bentong. Saya boleh cakap dengan Azhar. Azhar dekat Shah Alam. Saya boleh cakap dengan Kak Malia. Kak Malia dekat Jalan Reko. Saya boleh cakap dengan Sahlan. Sahlan dia dekat rumah saya ini sebelah sana. Orang dekat, orang jauh. Saya tengok gambar dia, kau tengok. Jangan kagum dengan teknologi. Kagum dengan Allah beri akal orang ni boleh buat macam ni. Itu Islam. Apa iman pula ni?
Iman ini soal hati. Hati dia. Jadi tempat yakin ni iman. Iman ni tempat yakin dia di hati. Islam ni perbuatan zahir. Amalan zahir. Nanti kita akan pergi satu lagi slide nanti. Nak tunjuk dengan jelas lagi. Sabar. Jangan kata Ustaz, dah 5 minggu dah baru 3 line. Jangan cakap begitu. Ini benda asal pun tak faham lagi. Cuba faham. Iman ni apa? Pegang. Benda yang kita kena pegang. Islam ni apa? Benda yang kita kena buat. Iman, benda yang kena pegang. Pegang apa yang pegang? Mesti teguh. Teguh ni apa? Jazam. Jazam ni apa? Tidak ada rasa syak, zan dan waham. Syak ni apa? Zan ni apa? Waham ni apa? Syak ni maknanya pegang teguh bukan 50-50. Itu syak. Atau zan. Tak 100%. Tapi pegang. Tapi tak 100%. Itu nama zan. Atau waham. Waham ni apa? Dia yakin sikit aja. Dia pegang sikit je. Tak pegang betul-betul. Itu nama dia waham. Bila tak ada zan, tak ada syak, tak ada waham, itu nama dia jazam. Jazam ni apa? Pegang yang teguh. Apa yang kena pegang? Hati dia kena pegang. Rupanya hati ni dia boleh memegang. Hati ni dia boleh memegang suatu perkara. Dia boleh meyakin satu perkara. Faham Hati yang pegang satu perkara itu, apa benda nama tu? Bila hati pegang satu perkara, itu nama dia apa? Rasa hati. Takwa. Yelah, rasa hati lah. Hati ni dia rasa. Rasa ni boleh pegang. Rasa ni dia pegang satu perkara, itu nama apa? Iman. Itu nama dia i'tiqad. Nama dia akidah. Hati Ulang, dia Ustaz, boleh pegang ulang. perkara. Ulang kat mana nak ulang? Pada iman. yang hati dia hati apa? Hati ni Yang dia boleh sesuatu. dia boleh pegang suatu perkara. Sebab apa? Dia ada rasa. Dia ada rasa. Dia bukan rasa macam lidah kita, bukan. Dia boleh pegang sesuatu dalam hati dia. Yang dia pegang itulah nama dia i'tiqad. Yang dia pegang itu nama dia akidah. Dan dia boleh pegang cara longgar, dia boleh pegang cara sungguh-sungguh. Pegang cara sungguh-sungguh itulah nama dia jazam. Jadi iman ini dia perlukan pegang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu nama dia teguh. Hati ni dipegang dengan perasaan, rasa. Yang teguh tu nama dia yakin. Dia guna rasa. Jadi iman ini adalah rasa. Rasa apa? Rasa kat hati. Dan rasa macam mana? Rasa teguh, pegang, yakin. Ini yang kat tangan nak tanya ke? Khadijah? Kalau tanya. Kalau tidak jangan kat tangan Okey. Lepas tu, mengaku dia pada lisan dia. Mengaku pada lisan. Mengaku apa? Teguh apa? Sekalian barang yang disampaikan oleh Rasul. Apa saja Rasulullah sampaikan, dia dengar, dia teguh pada hati, dia yakin pada hati. Apa yang Rasul sampaikan? Tentang Allah, tentang Rasul, tentang cerita kitab-kitab. Kitab yang sekarang Quran, kitab dahulu kitab ni. Tentang benda-benda gaib yang dia tak nampak. Quran boleh nampak, Quran dulu tak nampak. Atau benda-benda gaib, malaikat, Allah tak nampak. Tapi dia yakin hati dia. Ada malaikat? Ada. Yakin tak malaikat yang Allah cipta? Ada malaikat? Ada tugas? Ada. Itu nama dia, dia pegang cara
Cara apa? Dia tahu ada malaikat, dia yakin. Tafsir, Cara apa? tafsir. Tafsir. Ijmal ni Ustaz. Ijmal. Ijmal. Ijmal dulu. Cara borong dulu, cara kasar dulu. Lepas tu Ya. dia yakin pula ada Mukar, ada Nankir, ada Raqib, ada Atid, ada Ridwan, ada Malik, ada Mikail, ada Israel, ada Israfil, ada Jibril. Dan dia yakin pula ini tugas ini, ini tugas ini, ini tugas ini, ini tugas ini. Jadi dia tahu yang 10 tu yang wajib kita yakini, dia tahu nama, dia tahu tugas-tugas, maka dia telah pergi ke tahap dia yakin dengan Tafsir. tafsir. Satu persatu. Satu persatu. Untuk meneguhkan lagi keyakinan ni, dia boleh membawa Dalil. dalil. Dalil apa? Akli dan akli. Akli. Akli ni apa? Akal. Akal. Kita tu dalil apa? Nakli. Akli. Akli ni ambil di mana? Quran dan hadis. Quran hadis. Quran dan hadis. Okey, Ya. abad. Besok saya buat lagi lah. Tak boleh. Insan. Boleh Ustaz, maklum sikit je. Aku dah boleh ambil cuti tanpa gaji lah. Yang Nama kita tak ada gaji juga. boleh ingat. Cuti nak approve. Tak approve. Nak approve. Besok boleh rehat lah. Ya, dah boleh jawab kan. Tapi yang boleh jawab 5 orang daripada 250. Yang lain tu bukan tak jawab. Jawab My problem Ustaz. Ustaz. Jawab. Tahu jawab tapi nanti ganggu ramai-ramai kan. Boleh jawab. Saya yakin boleh jawab. Kalau belajar banyak kali, kalau saya tutup slide ni, saya tutup. Okey, cuba tulis. Dia boleh bawa balik. Jadi Islam ni dengan iman ni, Islam ni pada zahir, iman ni pada hati. Okey. Lepas tu, ihsan. Bila Rasulullah ni dalam hadis, ada orang lelaki datang, dia tanya, apa dia ihsan? Rasulullah jawab, bahawa engkau beribadah akan Allah, sembah Allah, dengan seolah-olah engkau melihat akan dia. Jika tidak, maknanya kau tak lihat dia. Maka ianya melihat akan dikau. Ibadah ni rasanya dia tengok kita. Dia tengok kita. Dia tengok kita. Semayang ni kita rasa dia tengok kita. Dia tengah perhati kita ni. Dia tengok kita betul-betul. Kita rukuk, dia tengah tengok kita rukuk. Dia dengar apa kita baca. Sami Allah liman hamidah. Dia nampak. Dia tengok kita tengah iktidal. Dan dia dengar apa kita baca. Duduk antara dua sujud. Dia tengah tengok kita duduk antara sujud. Dan dia dengar apa kita baca. Dan dia lihat hati kita fikir apa. Malangnya, mulut kata, Rabbi firli. Ya Allah, ampunkan aku. Rabbi firli. Tapi hati dia ingat berapa kes COVID hari ni. Nampak? Allah lihat, dia tak ingat aku. Dia ingat berapa kes COVID. Dia tengah bekerja. Dia tengah ganti Dr. Nur Hisham dan semayang. Lepas tu dia kata, warham ni. Rahmatilah aku, ya Allah. Kesianlah aku, ya Allah. Patutnya hati dia kata gitu. Warham ni. Tapi hati dia kata, lepas ni nak pergi cari roti canai kat mana ni? Dia baca warham ni. Hati dia kata, lepas ni nak cari roti canai kat mana ni? Dia kata wajibur ni, cukupkanlah iman aku, cukupkanlah rezeki aku, cukupkanlah apa keperluan aku. Dia kata wajibur ni. Lepas ni aku nak jogging lah pagi-pagi. Dia kata. Hinanya, beraninya dia, kuhajarnya dia hanya menyerahkan raga dia pada Allah, depan Allah atas sejadah. Dia menyerahkan raga dia.
tapi jiwa dia dimiliki oleh orang lain. Saya dulu guru bagi contoh macam itulah. Abang Liman cakap dengan Joyah. Joyah, Abang Liman ni kahwin dengan kau. Abang Liman serahkan Abang Liman punya raga je kat kau. Tidur dengan kau, duduk dengan kau, makan dengan kau. Tapi jiwa abang dekat orang lain. Apa Joyah akan cakap? Habis semua diungkit. Joya pun macam tu juga bang. Kali Joya jawab macam tu pengsan. Macam Joyah. Joyah cakap, saya pun sama bang. Sudah. Takut Joyah kata apa? Kita serupa. Sudah. Joyah kata apa? Oh, Abang Liman, kejamnya engkau. Kejam tau. Joyah serahkan jiwa dan raga Joyah pada Abang Liman. Tapi Abang Liman tak serahkan jiwa Abang Liman pada Joyah. Jiwa Abang Liman milik orang lain. Oh, Abang Liman. Tahu? 3 hari Joyah tak selera makan. 3 hari Joyah bersedih berduka. Adik-beradik mengadu dengan adik-beradik. Adik-beradik dipujuk. Dahlah Joyah, keringkanlah air matamu, dia kata. Joyah kata apa? Bersinar matahari boleh mengeringkan lautan, tapi bukan air mata aku. Oh, Joyah ni ahli sastra juga rupanya. Tengok betapa dukanya pasangan bila tak serahkan jiwa. Tapi malangnya, kuah hajarnya manusia dengan Allah. Kuah hajar je manusia dengan Allah. Dia semayang, dia tak serah jiwa. Dia tidak mengikut lunak agama. Saya kata apa makna Islam? Serah. Serah apa? Jiwa. Serah apa? Raga. Nampak? Jadi bila semayang serah jiwa dan raga ni, jiwa ni lah, itu nama dia ihsan. Okey, Abang sama petugas. Serah ihsan. Itu nama tahap dia ihsan. Itu dia ihsan. Bila kita ibadah, kita rasa Allah ni tengok kita. Kita ingat Allah dalam hati kita. Itu nama dia khusyuk. Khusyuk tu lah kalau dalam solat nama dia ihsan. Jangan mijit nama Nurul Ihsan. Tapi sembahyang tak ada ihsan. Nama mijit dah elok dah. Nurul Ihsan. Tapi solatnya tiada ihsan. Semayangnya memiliki lalai. So lalai. Duha 8 rakaat. Hajat besar. Masa doa ni khusyuklah. Ya Allah, jika rezeki itu di langit turunkanlah. Ya Allah, jika di bumi keluarkanlah. Ya Allah. Jika jauh dekatkanlah. Ya Allah. Jika haram sucikanlah. Ya Allah. Jika susah permudahkanlah. Ya Allah. Masa doa je khusyuk. Semayang 8 rakaat tadi. Apa benda pun tak ada nanti. Dulu guru kata apa? Kau lihatlah si munafik tengah solat. Dia jaga. Adalah sifat qalbi yang suci dan ikhlas ada pada tiap-tiap rukun iman dan Islam. Itu nama dia ihsan tu. Ia meliputi segala tindak tanduk manusia dalam mengerjakan satu amalan kepada Allah. Dengan mendalami ilmu ini, manusia dapat menuju matlamat hakikat seorang manusia mendekati Allah SWT. Sebab tu dah kena belajar semayang macam mana khusyuk. Macam mana rukun iman ni, apa yang kita kena faham, apa yang kita kena yakin. Kalau tak belajar, memang tak tahu lah. Kita kata beriman pada Allah. Apa maksud? Okay. Again, I will give you A4 paper. And you write on this piece of paper. Apa yang you faham beriman pada Allah. Takut pulang balik kita kosong. Tulis tajuk je beriman pada Allah. Takkan tak faham apa-apa. Takkan you tak ada even a small knowledge. Beriman pada Allah. Tulislah beriman ni percaya. Tu je boleh tulis. Orang lain angkat tangan. Can I have another piece of paper? Tak cukup. Satu A4. Okay. Banyak je kepahaman dia. Banyak je ilmu tentang beriman pada Allah. Jadi dia selalu boleh buat buku. Setengah jam lagi. Tak habis. Dia tak habis lagi. Dia boleh compile buat buku. Apa? Beriman pada Allah. Dia ada ilmu. Dia ada tahu macam mana nak buat. Ini beriman pada Allah tak faham. Beriman pada malaikat tak faham. Bila tak faham, tak ada ilmu, bagaimana nak yakin? Benda pun tak tahu.
Betul tak? Kita kata, awak yakin tak ular ni kalau patuk, dia boleh bawa mati? Dia kata apa? Ular tu apa? Dia kata. Ular. Orang Melaka kata ular melengkau atas pagar. Apa? Ular ni apa? Kalau orang Kedah kata ular melengkau atas pagar. Ular ni apa? Macam mana nak yakin ular ni mematuk? Betul tak? Kalau ular pun tak faham. Ular ni dia ada janggut Dia lebih kurang macam kambing Allah. Macam ni kita kata jugalah. Yakin tak beriman dengan Allah? Apa maksud beriman dengan Allah? Habis dah. Bang, akak baik Iman kalau fail yakin iman ni kalau fail tahu tak akibat dia apa? Apa akibat dia? Apa impact dia? Kufur. Mati kufur tau. Kufur. Mati kufur. Semayanglah banyak mana pun. Mati kufur. Kenapa? Iman dia out. Dia nilai iman dia tak sah. Ilmu pun tak tahu lagi. Ilmu pun tak faham lagi. Apa dia masukkan beriman pada Rasul? Apa benda yang kena tahu? Apa benda yang kena yakin? Apa ilmu yang kena ada? Pun tak erti. Kalau tak erti, saya kata pergi belajar. Jangan mati dalam keadaan tak erti. Nanti orang pulang pada Allah, bawa bekal. Dia pulang pada Allah, bawa sesal. Itu sesal? Bawa kesal. Bawa kesal. Nak mati pada Allah ni, nak pulang bawa bekal ke bawa kesal? Mesti bawa bekal. Betul tak? Itu Tauhid ni, kitab ni banyak ulama tulis Dia tak tanya nanti dalam kubur, engkau sebulan kau sedekah kat masjid berapa Bukan kata jangan sedekah. Sedekah elok sedekah lah. Baguslah sedekah tu. Engkau ada infak pada ni badan ni, NGO ni yang bagi bantuan ni, kau sedekah berapa kau bagi? First question. Siapa yang kau sembah? Siapa Tuhan kau? Definisi Tuhan pun tak tahu. Apa definisi Tuhan? Soalan kubur nanti kita tanya tau. Tuhan adalah dia tidak perlu kepada sesuatu memerlukan dia. Tuhan adalah bersifat dua. Dia tidak memerlukan pada apa dan siapa. Dan sifat itu bernama, dia terkaya daripada makhluk. Nama dia Al-Ghani. Nombor dua, semua makhluk memerlukan pada dia. Dan makhluk itu bersifat Fakir. Dia pun jawab, Tuhan aku ialah Allah. Allah tu apa? Definisi dia apa? Nama bagi zat Tuhan. Yang wajib Nama bagi zat Tuhan. Yang? Nama bagi Musa. Wajib pada akal. Yang wajib ada pada akal. Dan tiada menerima akan? Akalnya. Tiada. Tiada. Tiadanya. Tiada menerima akan tiadanya. Allah ni nama bagi zat Tuhan. Zat Tuhan ni macam mana? Zat Tuhan ni dia ada dua sifat. Satu, dia tak perlu siapa-siapa. Dia terkaya daripada makhluk. Terkaya ni mana apa? Terkaya ni kalau Allah terkaya daripada. Kalau makhluk terkaya dengan. Makhluk terkaya dengan kebun, makhluk terkaya dengan duit, makhluk terkaya dengan pangkat, makhluk terkaya dengan anak, makhluk terkaya dengan cucu, makhluk terkaya dengan harta, makhluk terkaya dengan saham. Tapi kalau Allah terkaya bukan dengan, sebab dia tak perlu semua tu. Dia terkaya daripada. Maksudnya dia tak bergantung dengan siapa-siapa saja. Ini saya ulang ni. Dengan sebab saya ulang ni lah, ramai yang tak boleh jawab.
Saya kata 240 orang ni, 200 orang dah berjawab lah patutnya. Rasa saya lah. Kalau tak boleh jawab lagi, salin lagi. Denda diri kita. Salin lagi. Walaupun dekat buku tu, dekat depan-depan dah ada. Denda diri kita. Kenapa kau tak dapat lagi ni? Salin lagi. Apa Ustaz cakap? Salin lagi. Salin. Salin. Usaha lagi. Salin. Kalau duduk termenung, petanggang. Saya ingatlah, bila dah COVID turun, tak payah. Ingat, Allah Tuhan. Tuhan ni apa? Allah ni apa? Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. La di kalimah apa? Duduk fikir. Tiada. Kalimah nafi. 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 La ilah. Ilah ni apa? Nafi. Ilah ni apa? Tiada. Ilah ni apa? Ilah tu Tuhan. Tuhan. Ilah apa? Tuhan. Ya? Ilah ni tiada kalimah nafi. Ilah ni kalimah apa? Perkara yang dinafi. Isbat. Perkara yang dinafi. Ilah ni apa? Isbat. Kalimah isbat. Isbat ni menetapkan, meyakinkan. Allah ni apa? Perkara yang diisbat. Nama Sama. sama. Perkara yang Perkara yang diisbat. diisbatkan. Perkara yang diisbatkan. Perkara. Ya, betul. Hebat. Besok buka grup. Aku dah ajar lagi lah. Okey lah ni. Tak apa. Baru ni Tak Ustaz, apa. banyak lagi tak tahu. Saya Tengok punya. Ustaz tak tahu. Nak belajar. Bukan bila Ustaz kata Allah tu apa, kan teringat balik nama bagi zat ni. Rupanya Ustaz nak kata benda yang bukan. disebabkan. Dalam kalimah la ilaha illallah ni ada dia punya own definition. Before kalimah la ilaha illallah ni, bila dia take all the word to separately, tu yang kita kata Tuhan. Allah nama bagi zat Tuhan. Tuhan yang memiliki kita kena dapat mahir dalam benda tu dan kita baru kita masuk dalam kalimah nafi. Nafi ni tahulah menafikan kan? Menafikan. Ilah ni apa? Ilah ni tiada yang bersifat ketuhanan. Sebab ketuhanan ni apa? Beri rezeki. Itu yang kita urai 13 perkara tu. Jadi benda ni bila diulang-ulang lama kita pun dah faham. Saya dah ajar tu, saya cakap balik. Dia yang buat kita faham ni bila diulang. Kalau belajar sekali kan, aku tahu korang memang tak tengok nota punya lepas ni. Lepas ni tutup nota, tunggulah kelas malam. Kalau subuh ni duha ni, kalau buku tu RM1 kat sini, letak atas meja di sini RM1, malangkan RM1 juga, tak usik. Sama macam orang pergi masjid. Kelas seminggu sekali, dia pergi kelas duha. Dia beli karipap, bila pun makan. Minggu depan, dia pergi kelas duha balik. Sampai kat masjid minggu depan, bila pula aku beli karipap ni? Karipap minggu lepas, tak buka-buka lagi. Kenapa? Tak buka buku seminggu. Betul tak aku cakap? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Ada mengaku, ada mengaku. Mengaku Ustaz. Wah menaku. Kalau beli karipap, seminggu karipap dalam beg. Bila mak beli karipap ni kata dengan anak dia? Kan mak beli minggu lepas. Nampak lengah beg tak buka. Karipap seminggu dah penyek lah. Dalam beg. Kalau besok tu buka, nampak karipap tu. Okey. Sekarang ni, alamak dah 9 suku lah. Jadi sambung lah. Banyak benda nak belajar. Nanti kita sambung dekat yang warna apa ni? Kotak ni. Telah disebut bahawa iman dan Islam. Apa? Warna apa ni? Panggil? Warna Purple. Pink. Purple. Okey. Kita, wah. Where you are? Yes, Ustaz. Next week, we will continue with this. Yang bawah ni. Wah. InsyaAllah Ustaz. Kita sambung yang bawah ni, wah. Lepas tu, InsyaAllah Ustaz. minggu depan jangan tak datang tau. Minggu depan saya nak tengok ni pula. Ni. Bagaimana kita nak faham lagi iman Islam dan ihsan?
Syariat, dia ada satu lagi. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Ibadat lahir bernama syariat. Ibadat batin dinamakan hakikat. Bila bergabung keduanya, akan nampaklah tanda-tandanya. Pernah dengar ke tak pernah dengar? Tak pernah yang ni. Ibadat Tak lahir pernah. disebut syariat. Ibadat batin dinamakan hakikat. Bila bergabung keduanya, akan nampaklah tanda-tandanya. Orang ni aku nasyid pun tak erti, tak pernah dengar. Jadi Benar, dia buat Ustaz. pondok pengajian lah, belajar Tak dulu benar. kan, Ustaz buat lagu, dia nak bezakan syariat apa, tarikat apa, hakikat apa, marifat apa. Tu dia nasyid-nasyidkan dulu. Kami ni mendengar-mendengar, dia ajak-ajak nasyid kali. Rupanya nasyid-nasyid dibaca hampir hari-hari kadang-kadang tu. Sampai tua boleh hafal. Sampai sekarang boleh ingat lagi. Kita dulu kenapa apa Ustaz macam budak-budak ni tu kita nasyid ni? Nasyid Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu. Dulu nasyid Nasyid ni dulu baca 30 tahun lalu. Tapi sampai sekarang dia macam ada picture rekaman dalam kepala otak dia boleh keluar balik. Ikhlasnya mereka-mereka yang mengajar dulu ni. Dia pahatnya perkataan dia pahatnya dalam hati kita sampai tak boleh keluar. Dia pahat dengan satu pahat. Dia paku dengan satu paku. Paku tu nama ikhlas dia. Saya bimbang juga ni. Bila saya cakap ni orang tak boleh ingat. Saya bimbang. Saya nak ukur keikhlasan saya tak sampai macam guru-guru dulu pun. Tapi kami dulu ditanya. Dulu kalau arwah Ustaz Azra'i dulu ditanya kan. Kuliah subuh ni ngantuk je. Rukun agama berapa Manap? Dia kata, ada seorang ni sebelah saya nama Manap. Jadi siap surau. Berapa Manap? Dia tanya. Dia nampak orang tidur dia tanya. Wah nak tidur takut. Dia tak marah tapi dia tanya. Dia tanya. Kau tak tahu tauhid nanti kau kena pukul kat neraka keteping. Dia suka cakap perkataan ni tau. Keteping. Dia suka cakap perkataan ni. Arwah Tuan Guru Haji Azra'i. Kau ada ketuk dia neraka keteping. Kau tak kenal Allah. Kau siapa Tuhan. Kau tak pernah malaikat dalam kubur kau dipukul keteping. Kata. Saya ingatlah perkataan mereka ni guna. Saya tanya, mana kitab? Kitab ni berapa kilo ni? Dia kata. Dia marah. Kitab ni berapa kilo? Dia tunjuk kitab dia. Berapa kilo? Orang diam. Ada 5 kilo. Kitab ni 200 gram je. Kenapa tak bawa? Wah, kali kalau dia cakap gitu budak-budak tu diam. Minggu depan bawa lah kejap. Saya bawa 3 kitab. Dia kata. Saya tunjuk 3 kitab tauhid. Nak ngajar ni. Anak murid pun tak bawa kitab. Wah, dia tadi dia lepas nanya kita. Ini aku tak nampak alam maya ni. Kalau aku nampak tak ada kitab, aku baling kitab ni. Kalau guru-guru dulu lah. Tapi orang tua ni dia kena cakap lembut-lembut, Kak, beli kitab kan beli kitab Kak. Nanti merajuk. Nanti kalau cakap-cakap dia merajuk. Hajar Ustaz dia kata left group. Minggu depan jangan tak datang. Kita nak berhenti ni, orang nak kerja dah. Kita nak belajar sikit-sikit. Saya saja type Jawi ni. Saya pun nak belajar type Jawi ni. Saya pun tak pandai. Lambat type Jawi. Saya buat carta ni. Sekarang ni ambil, snap, nanti print. Minggu depan kita keluarkan balik, kita terang. Okey. Siapa kat tangan ni nak tanya ke? Kak Samir? Khadijah, Nawawi. Nak tanya? Tanya Linda. Nak tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni ahli baru, banyak tertinggal. Nak tanya Ustaz, macam mana saya nak dapatkan kitab-kitab ni? Melalui siapa? Nak dapat kitab mana? Ni, Sofiman. Ya. Tadi, Bat. Mana Bat? Bat dah masuk kerja Bat, where is Bat? Ada. Tu orang tu. Tunjuk muka sikit Bat.
Allah. Tuan terpotong kan? Ah, Saya daripada Allah, Melaka Ustaz. mana terima hitam aku. Guru berapa? Akak guru berapa kak? Akak guru berapa? Akak guru berapa? Guru WhatsApp, Ya. guru berapa? Guru WhatsApp, Saya tak guru dengar. berapa? Guru Saya tak WhatsApp, dengar, guru Ustaz. WhatsApp. WhatsApp. Guru berapa? Saya daripada Umi. Saya tak perasan lah Ustaz grup berapa. Allah. Ada dalam grup tak? Ada. Nanti saya tanya Umi. Saya pun tak perasan daripada grup berapa. Saya baru masuk. Ahli baru. Okey. Dalam saya grup tu ada nama Badli. Badli. Kalau tengok muka kira paling handsome dalam grup, dia lah. Tak diragukan lagi lah. Allah. Nanti Allah. WhatsApp dia. Kalau baru masuk grup 4 lah Ustaz. Kan? Kalau selalunya grup 4. WhatsApp Badli, nama saya Linda. Tadi saya tanya nak kitab, bagi alamat kat dia. Kalau Badli boleh tolong Badli Boleh, boleh. Saya nanti masuk Umi. Badli akan post kat akak di rumah. Melaka Saya... kat mana? Ya. Melaka kat mana? Saya payah rumput. Oh, Payah Rumput. Bat, boleh tolong Bat? InsyaAllah, insyaAllah. Saya, Diana, Syida dengan Lily. InsyaAllah. Memang banyak bantu. Ramai ada pembantu-pembantu tu. Tapi WhatsApp kat Bat lah. Nanti Bat minta tolong kawan ke siapa. Itu saya masuk grup ni melalui kat Umi. Umi Kasum. Umi siapa Umi Kasum Bangi. Ya. Ni geng-geng kat Umi lah ni. Okey. Rosliza nak tanya apa? Cepat Rosliza. Lepas dengar ni. Ya Ustaz. Rosliza tanya. Tak ada. Okey, tak ada, kita jumpa lah nanti. Malam ni untuk belajar tasawuf. Dan kelas ni bersambung pada hari Khamis depan. Kita bagi pun ada kelas. Kita bagi pun ada kelas. Anjuran kemudian kerja lagi juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua. Pasti banyak kurangan. Aku maaf gurau-gurau ke apa. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah.